Selamat pagi kepada guru yang dikasihi. Ini adalah projek yang disediakan oleh kumpulan kami, iaitu daripada Billy Campbell, Clement Khoo, Ezra Chin, Ines Lai, Lee Pao Seng, dan Steven Su. Pengenalan. Pada 31 Ogos, Persekutuan Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan selepas hampir 400 tahun dijajah oleh pelbagai kuasa luar. Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu telah disusuli oleh pembentukan Persekutuan Malaysia. Namun, pembentukan Persekutuan Malaysia merupakan idea gagasan Malaysia yang berkembang sejak akhir abad ke-19. Tokoh yang mencetuskan idea gagasan Malaysia. Bincangkan siapa yang mencetuskan idea gagasan Malaysia. Idea pegawai British 1887. Cadangan dikemukakan oleh Lord Brassey, pengarah syarikat berpiagam Borneo Utara, penggabungan Sarawak, Sabah, Negeri Melayu dan negeri-negeri Selat dicadangkan untuk membentukkan tanah jajahan yang besar. 1951. Sir Malcolm Macdonald, Governor General British di Asia Tenggara, mencadangkan penggabungan tanah jajahan British bagi membentuk satu entiti politik dan ekonomi. 1952. Sir Gerald Templer, Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu, meminta penggabungan wilayah disegerakan bagi tujuan keselamatan. 1960. Sir Geoffrey Tory, Pesuruhjaya Tinggi di Persekutuan Tanah Melayu, mencadangkan penyatuan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu untuk kepentingan ekonomi. Idea penduduk tempatan. 1906. Majalah Iman menggesar penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi di alam Melayu. 1938. Konsep Melayu Raya diperjuangkan oleh nasionalis Tanah Melayu, antaranya Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Idea mereka untuk menggabungkan Indonesia dengan Tanah Melayu telah gagal apabila Indonesia telah mengisytiharkan kemerdekaan tanpa melibat Tanah Melayu. 1955. Tunku Abdul Rahman dalam ucapan di Persidangan Agung UMNO pada bulan Oktober 1955 mencadangkan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei menyertai Persekutuan Tanah Melayu. 1958. Datuk Mustafa Datuk Harun, pemimpin Sabah, dalam satu pertemuan dengan Tunku Abdul Rahman di Kuala Lumpur pada tahun 1955 menyatakan minat untuk membawa Sabah bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. 1960. Tunku Abdul Rahman memaklumi Lord Perth bahawa beliau berminat untuk bergabung dengan Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura. 1961. Pada 27 Mei 1961, ketika Majlis Makan Tengah Hari yang dianjurkan oleh Foreign Correspondents Association of South Asia di Singapura, Tunku Abdul Rahman telah menyatakan idea gagasan Malaysia. Reaksi tempatan dan reaksi negara jiran. Reaksi tempatan terdapatnya Persekutuan Tanah Melayu, di mana rancangan pembentukan Malaysia mendapat sambutan baik daripada penduduk dan parti politik seperti UMNO. Seterusnya ialah Sarawak, di mana Barjasa yang dipimpin oleh Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob dan Datuk Tunku Haji Bujang Tunku Othman, Panas yang dipimpin oleh Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Pusaka yang dipimpin oleh Tunku Menggung juga anak Baring, dan SCA menyokong pembentukan Malaysia. Namun, terdapatnya parti politik yang menentang cadangan pembentukan Malaysia seperti SUPP yang dipimpin oleh Ong Ki Hui. Kemudian, pada peringkat awal, parti politik SNAP menentang rancangan pembentukan Malaysia. Namun, SNAP kemudiannya menyokong berdasarkan cadangan Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia JSKM. Di Sabah pula, parti politik utama seperti UNCO, USTO, Pasok Momogun dan SCA telah ditubuhkan seiring dengan pembentukan Malaysia. USNO yang dipimpin oleh Datuk Mustafa Datuk Harun menyokong idea pembentukan Malaysia sejak awal lagi. Seterusnya, Sabah Alliance ialah satu gabungan parti politik yang menyokong Malaysia pada bulan Oktober 1962. Parti gabungan ini terdiri daripada UNKO, USNO, United Pasok Momogun, Democratic Party dan Sabah Indian Congress.
Cadangan pembentukan Malaysia telah mengejutkan pemimpin dan penduduk di Sabah. Oleh sebab itu, para pemimpin di Borneo membentuk Barisan Bersatu United Front pada bulan 9 Ogos 1961 untuk mencabar pembentukan Malaysia, tapi kemudiannya menyokong pembentukan ini pula. Di Singapura pula terdapatnya People's Action Party (PAP) yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew yang menyokong cadangan pembentukan Malaysia ini. Golongan pedagang dan pengusaha industri menyokong pembentukan Malaysia kerana membuka peluang pasaran yang lebih besar kepada industri mereka. Namun, terdapat juga Parti Rakyat Singapura serta Barisan Sosialis yang menentang gagasan Malaysia. Bagi Brunei pula, Sultan dan rakyat Brunei menyokong cadangan pembentukan Malaysia. Namun, Parti Rakyat Brunei yang dipimpin oleh AM Azahari menentang cadangan pembentukan tersebut. Reaksi negara jiran Indonesia. Pada peringkat awal rancangan pembentukan Malaysia, kerajaan Indonesia tidak menentang. Filipina. Presiden Diosdado Pangan Macapagal dan Filipina menentang pembentukan Malaysia kerana menuntut wilayah Sabah. Thailand. Kerajaan Thailand memberikan reaksi positif dan menerima idea pembentukan Malaysia kerana dianggap memperkuatkan usaha ke arah keamanan di rantau Asia Tenggara. 3. Proses pembentukan Malaysia. 1. Sri Lawatan. Julai 1961. Tunku Abdul Rahman mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei. Lawatan ini untuk meninjau dan bertemu dengan pemimpin tempatan bagi menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Ogos 1962, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu mengatur lawatan pemimpin Sarawak dan Sabah ke Persekutuan Tanah Melayu. Kedua, penubuhan Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia, JSKM. Jawatan kuasa ini ditubuhkan pada tahun 1961 untuk menjelaskan kepada umum tentang idea pembentukan Malaysia. Mereka telah mengadakan mesyuarat sebanyak 4 kali di Jesultan, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura. Jawatan kuasa ini telah menghasilkan Memorandum on Malaysia yang diserahkan untuk pertimbangan Suruhanjaya Kobo. Ketiga, referendum Singapura. Referendum mengenai penggabungan dengan Persekutuan Malaysia, juga dikenali sebagai Referendum Kebangsaan Singapura, telah diadakan pada 1 September 1962. Tujuan rasmi referendum itu adalah untuk membolehkan rakyat Singapura menyatakan keutamaan mereka terhadap syarat-syarat penggabungan dengan Malaysia. Keputusan referendum mendapati rakyat Singapura bersetuju untuk bergabung membentuk Malaysia seperti syarat yang ditetapkan oleh Kerajaan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. 4. Rundingan London. Pada 6 September 1961, Tunku Abdul Rahman telah mendesak Kerajaan British supaya membentuk sebuah jawatan kuasa bagi membincangkan gagasan Malaysia dengan lebih lanjut. Hasil perundingan antara Tunku Abdul Rahman dan Harold Macmillan ialah bersetuju membentuk Suruhanjaya Penyiasat. Suruhanjaya tersebut dikenali sebagai Suruhanjaya Kobo. 5. Suruhanjaya Kobo. Suruhanjaya Kobo ditubuhkan pada 17 Januari 1962. Tujuan penubuhan Suruhanjaya ini adalah untuk meninjau pandangan penduduk negeri Borneo Utara dan Sarawak mengenai gagasan penubuhan Malaysia. Pada 21 Jun 1962, laporan Suruhanjaya Kobo telah diserahkan kepada Macmillan dan Tunku Abdul Rahman dan terdapat 1/3 menyokong penuh gagasan Malaysia tanpa syarat, 1/3 menyokong dengan syarat, 1/3 menolak dengan alasan ingin mendapat kemerdekaan atau kekal di bawah pemerintah. Itu untuk menghadapan Malaysia. Okay. Harapan cikgu untuk setara Malaysia ini adalah agar semua rakyat Malaysia ini, terutamanya generasi muda macam anda semua ini, tanpa mengira pelbagai kaum atau bangsa, dapat hidup bersatu padu untuk satu matlamat. Matlamatnya ialah untuk meletakkan nama Malaysia di mata dunia, dan juga untuk memajukan negara kita. Itu harapan saya. Harapan saya political aspect more stable, and then economy wise better lah. Apakah harapan cikgu untuk masa hadapan Malaysia?
negara yang maju dan adil. Harapan saya pada masa akan datang tentang Malaysia. Malaysia semakin majulah, contohnya macam negara Singapura lebih maju, dan juga dari segi perpaduan, itu pun sangat pentinglah. Kita sentiasa ada perpaduan antara satu kaum dengan kaum yang lain, satu agama dengan agama yang lain, dan seterusnya. Generasi muda sekarang kan yang banyak kita dengar tidak dapat pekerjaan kan, jadi ini harapan lah. Ada banyak peluang pekerjaan pada generasi muda supaya pengangguran ini banyak masalah sebenarnya. Karena bila pengangguran banyak, so masalah ini akan berlaku. So kita pun tidak bisa selamat, kan? Sebenarnya bagi Cikgu, apa kepentingan mereka kepada negara kita? Ya, berdasar maksudnya kita bebas, kan? Negara ini menjadi milik kita sepenuhnya dan menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga negara ini supaya menjadi sebuah negara yang kuat, yang makmur, aman dan harmonis. Jadi itu menjadi tanggungjawab semua rakyat. Kita tidak boleh harapkan kepada orang lain. Kita lah yang perlu menjaga negara kita ini. For teacher, what are the importance of kemerdekaan for our country? Kemerdekaan is important because we are not under any colonization. There's no power controlling us. So in a way we are free to do anything we want, meaning the government. Bagi Cikgu, apakah kepentingan kemerdekaan kepada negara kita? Supaya semua rakyat sedara bagaimana Malaysia dibentuk. Seterusnya, apakah kepentingan kemerdekaan kepada negara kita? Kemerdekaan ini untuk generasi yang akan datang supaya mereka lebih menghargai dan mengetahui apa itu kemerdekaan. Mereka generasi muda perlu tahu bahwa betapa susahnya orang-orang yang lama yang menegakkan kemerdekaan itu bersusah payah. Kita lah yang menikmatinya sekarang, yang kita tidak nampak kesusahan orang. Jadi biarlah generasi baru ini tahu bahwa kita mesti kita bukan saja merdeka dari segi kita tidak dijajah secara yang negara kita, tetapi kita sendiri pun kita mesti juga merdeka dalam peribadi kita sendiri. Jangan kita dijajah oleh budaya-budaya lain yang tidak bagus. Yang baik tidak apa, yang tidak baik itu yang sebenarnya itu yang sangat bahaya. Kita dijajah sehingga ada generasi yang dia cinta negara lain banding cinta negara dia. Dia buruk-burukan pemimpin negara dia, dia agung-agung pemimpin negara lain. Itu tidak baik, kan? Kita mesti bangga dengan negara kita. Terusnya, apakah yang Cikgu suka tentang Malaysia? Yang Cikgu suka dengan Malaysia sudah pasti kepelbagaian rakyatnya, kan? Seperti sebuah hutan yang ada berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, ada berbagai jenis bunga yang berwarna-warni. Ini semua dapat dilihat dalam kalangan rakyat Malaysia. Kan? Kita ada berbagai kaum yang mengamalkan adat tradisi yang berbeza. Kita dapat menikmati makanan yang berbeza-beza, kan? Kerana kita mempunyai latar belakang yang berbeza. Jadi perbezaan ini pada Cikgu sebenarnya adalah sesuatu yang baik dan mengindahkan kehidupan kita lagi. Kan itulah pandangan Cikgu. Terima kasih. What does teacher like about Malaysia? The different races in Malaysia, and people over here are living in harmony and the peaceful environment over here. Apakah yang Cikgu suka tentang Malaysia? Makanan. Makanan saja. Akhirnya, apakah yang Cikgu suka tentang Malaysia?
Saya suka tentang Malaysia. Di sini kalau banding negara lain, dia lebih aman, dia lebih dari segi tempat-tempat menarik di sini. Ya, kita boleh buat apa yang kita suka. Ya. Dan kita bebas lah. Maksud kebebasan di sini bukanlah buat yang tidak tentu kan. Cuma kita bebas bekerja ke sana sini, kita bebas tanpa ada. Dan kita kemana-mana, pun kita rasa selamat. Contohnya saya mau pergi ke Sendakan kah, saya tidak risau sepanjang perjalanan. Saya pikir selamat. Saya mau pergi Tawau kah, saya drive kah, saya mau pergi Senak Kudat kah, tidak ada yang saya boleh risaukan. Kan? Sebab ya, tidak ada yang saya pikirkan. Saya takut takut. Saya bukan takut pasal hantu, saya takut orang yang berniat jahat. Begitu. Atau tengah jalan kita rompak, ada senapang ke apa tembak kita, itu yang kita takutkan. Tapi itulah yang tidak ada berlaku macam ini. Kalau lain lagi banyak lagi. Ya. Bersih lagi, tempat kita bersih banding negara-negara lain kan kita bersih. Pencemaran pun kita masih oke banding negara sebelah kita, pencemaran kita masih baik. Dan pengangkutan semua oke. Bagus.